Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk ataupun rakyat yang berbeza bangsa dan suku kaum. Suku kaum ini termasuk 3 suku yang terbesar seperti Melayu, Cina dan India. Seterusnya diikuti oleh suku minoriti yang lain. Di dalam video ini, kami akan memperkenalkan tentang masyarakat India Muslim yang lebih dikenali sebagai mamak. Penduduk tempatan menggunakan perkataan mamak bagi membezakan India Muslim dan India bukan Islam. Apabila perkataan mamak disebut, secara automatik masyarakat mengetahui bahawa ianya merujuk kepada India yang beragama Islam. Perkataan mamak ini dikatakan berasal daripada perkataan lamin yang merujuk kepada pakcik. Di Malaysia umumnya ia digunakan oleh golongan muda sebagai panggilan kepada orang yang lebih tua. Orang-orang India dibawa oleh penjajah British ke tanah Melayu suatu masa dulu melalui sistem Kangani. Tetapi berbeza pula untuk golongan India Muslim. Golongan ini tidak datang ke tanah Melayu melalui sistem Kangani, tetapi mereka datang sebagai pedagang. Pulau Pinang mencatatkan sejarah yang unik bagi kedatangan komuniti India Muslim pada kurun ke-18. Bandar Georgetown di Pulau Pinang menjadi tumpuan peniaga India Muslim bagi menjalankan aktiviti jual beli. Terdapat beberapa jenis perniagaan yang dijalankan oleh penduduk India Muslim di negara ini, antaranya seperti perniagaan makanan, perniagaan tekstil dan perniagaan runcit. Perniagaan berasaskan makanan adalah yang paling pesat berkembang dan muncul di beberapa buah negeri di Malaysia, antaranya di Perak seperti daerah Taiping. Taiping adalah salah satu tempat di mana masyarakat India Muslim mendapat di sini untuk mengembangkan perniagaan mereka. Kemunculan mereka bermula dengan lahirnya kedai yang menjual makanan seperti roti canai dan persembahan yang dijual secara bergerak, kemudian berkembang kepada menjadi restoran. Tambahan pula, mungkin ramai yang tidak tahu, teh tarik yang diminati ramai rakyat Malaysia juga berasal daripada budaya mamak di mana ia mempunyai sejarah yang amat menarik. Bukan itu sahaja, peniaga India Muslim ini menjual nasi dan lauk yang dikandar. Kandar bermaksud mengangkat, mengalas ataupun memikul barang-barang menggunakan buluh, kayu ataupun galah yang diletakkan di atas bahu. Hal ini menjadikan nama nasi dan lauk yang dikandar itu disebut sebagai nasi kandar. Antara makanan yang amat diminati dan disayangi oleh rakyat Malaysia adalah roti canai yang senang dicari di mana-mana kedai mamak yang berdekatan. Santapan ini boleh dimakan kosong sahaja, tetapi ia biasa berpasangan dengan kuah kacang dal atau sambal cili mamak. Bukan itu saja, ia boleh juga dimakan dengan gula atau susu pekat manis kepada mereka yang menginginkan manisan. Menurut Vijayan 2021, perkataan roti bermaksud roti dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Sanskrit, iaitu bahasa yang lebih tua. Tetapi terdapat banyak aliran pemikiran yang berbeza tentang dari mana perkataan canai berasal. Ada yang percaya canai berasal dari Chennai, iaitu ibu kota negeri Tamil Nadu di India. Ada pula yang mengatakan ia berasal daripada istilah masakan Melayu canai, iaitu bermaksud gulung doh nipis-nipis. Menariknya, ada juga yang percaya ia berkaitan dengan cana, iaitu kari kecil. Ya, dulu zaman Jepun, ada sana ada tengok baca itu. Zaman Jepun, orang-orang askar ni dia tak boleh pergi makan tempat-tempat lain. Hanya mana ada sertifikat baru boleh masuk. Sini paling nombor satu kedai ni. Zaman Jepun orang askar hanya orang askar boleh makan. Itu hanya bagi sertifikat bahasa Bengali. Sebab zaman Jepun orang askar banyak orang Bengali. Askar ni ini satu inilah. Itu kita ni dapat TV7 pun bagi dia makan sini. Dia pun bagi sertifikat terbaik dalam dunia. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Pansal 2022, kehadiran roti canai di Malaysia dapat dikesan semenjak dijajah oleh British. Walaupun terdapat orang India di British Malaya, iaitu negeri di semenanjung Tanah Melayu dan Singapura yang dikuasai oleh British sebelum ini, lebih ramai orang India berhijrah apabila British mula mengimport pekerja dari Tamil Nadu. Apabila lebih ramai orang India tiba di British Malaya hampir abad ke-20, mereka mula bekerja sebagai penjual jalanan, menjual apa yang mereka panggil paratha. Pengaruh paratha terselah di Pulau Pinang dan Singapura di mana roti canai juga dipanggil roti prata. Menjelang 1920-an, roti canai menjadi hidangan utama yang dihidangkan di gerai-gerai India di kedua-dua bandar dan kampung di seluruh semenanjung Tanah Melayu. Teh tarik merupakan sejenis minuman yang dikenali oleh seluruh rakyat Malaysia. Minuman ini dinamakan teh tarik kerana proses untuk membuat minuman ini menggunakan kaedah tarik. Di samping itu, minuman ini juga mendapat gelaran sebagai minuman kebangsaan Malaysia kerana keupayaannya untuk menyatukan masyarakat berbilang bangsa serta budaya di negara ini.
Walaupun asal-usul dan harganya yang sederhana, teh tarik mempunyai sejarah yang cukup menarik. Menurut Lim 2020, teh tarik ini dicipta selepas Perang Dunia Kedua. Sebelum berlakunya perang tersebut, pendatang India Muslim di Malaysia dan Singapura kebiasaannya menghidangkan teh kepada pelanggan kerana pada waktu itu, daun teh mudah diperolehi. Namun demikian, selepas perang, harga daun teh telah naik serta semakin sukar dicari. Acara minum teh ini dianggap sebagai aktiviti mewah, eksklusif untuk orang kaya. Oleh sebab itu, kebanyakan buruh tidak dapat minum teh yang mereka sukai. Kemudian, mereka mula mencari pelbagai cara untuk mencipta semula minuman teh yang digemari mereka. Pada zaman itu, British hanya akan membeli daun teh yang berkualiti terbaik. Hal ini dilihat oleh pendatang India Muslim menyebabkan mereka membeli daun teh yang dibuang daripada pemprosesan lalu mengisarnya menjadi serbuk teh untuk teh mereka serta kaedah ini menjadikan rasa teh itu lebih pekat. Mereka selalunya akan merebus teh beberapa kali selama beberapa jam untuk menjimatkan kos yang mengakibatkan rasa teh sering menjadi terlalu pahit. Oleh itu, mereka memutuskan untuk menambah susu pekat atau susu sejat bersama gula. Perkara ini telah menarik minat penduduk tempatan, menjadikannya minuman kegemaran tempatan. Hal ini telah menyebabkan teh tarik yang kita semua kenal dan cinta telah tercipta. Siapa yang tidak kenal akan nasi kandar? Bahkan ada yang sanggup beratur panjang di bawah terik matahari hanya untuk sepinggan nasi kandar. Nasi kandar bukanlah menu yang asing lagi di Malaysia. Jika dahulu, nasi kandar lebih terkenal dan mudah didapati di Pulau Pinang. Kini, menu ini sudah mula dijual di serata Malaysia dengan keunikan yang tersendiri. Nasi kandar juga dikira sebagai makanan mewah kerana harganya boleh mencecah puluhan ringgit sepinggan bergantung kepada lauknya. Namun, apakah sejarah di sebalik hidangan yang disanjungi ini? Seperti yang diketahui, menurut buku puisi Tamil yang berjudul Patina Palai, hubungan kaum Tamil dan Melayu sudah erat sejak 2000 tahun dahulu. Semenjak Pulau Pinang menjadi bandar pelabuhan utama British untuk mengeksport bahan mentah ke Empayar, British telah mengerah tenaga buruh yang berbangsa Tamil untuk bekerja di dermaga pelabuhan. Maka, pekerja-pekerja tersebut membawa makanan yang dikandar dan dipikul di sekitar pelabuhan. Dari sinilah terciptanya nama nasi kandar yang popular hingga kini. Mereka mencipta resepi nasi kandar dengan berpuluh-puluh jenis rempah dan menyesuaikannya dengan persekitaran di Tanah Melayu. Pada mulanya, pengaruh masakan mereka ini tertumpu di utara Semenanjung sahaja, Alor Setar, Kanga, Sungai Petani dan Penang. Lama-kelamaan, populariti nasi kandar ini menular ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Seterusnya ialah tentang pasembur. Secara tradisinya, peniaga rojak mamak India Muslim menggunakan motosikal sisi yang diubah suai sebagai kaunter penyediaan dan menjaja pasembur mereka. Penjual mudah alih ini kini menggunakan truk mini yang diubah suai dan terdapat juga vendor-vendor yang membuka kedai pasembur di dalam kedai mamak. Pasembur juga membawa nama lain iaitu rojak mamak. Siti Khadijah binti Muhammad Isa 2007 mengatakan bahawa perkataan rojak memberi ekspresi kepada kepelbagaian kaum di Malaysia. Ini kerana ianya dapat menjadi santapan oleh semua bangsa di Malaysia dengan kepelbagaian cara. Kita dapat lihat bahawa pelbagai bangsa menikmati juadah pasembur di kedai mamak dan ianya telah membuktikan bahawa pasembur dapat mempromosikan dan membuktikan kesatuan dan keharmonian bangsa berbilang kaum di Malaysia. Ini selaras dengan kepelbagaian bahan-bahan pembuatan pasembur yang harmoni dengan pelbagai rasa. Terdapat sebuah daerah di Mumbai, India bernama Cempur iaitu sebuah bandar pelabuhan dan juga sebuah kampung di negeri Tamil Nadu yang bernama Sembur. Individu yang mula-mula sekali memperkenalkan pasembur ataupun rojak mamak ini di tanah Melayu khasnya berasal dari Pulau Pinang dan secara tidak langsung menyebabkan makanan popular ini terus kuat dirujuk sebagai pasembur di bahagian utara. Sejarah pasembur ni kalau ada tuan dia yang mulakan. Permulaan tu tuan dia dah 80 tahun dah. Kami dah 80 tahun dekat sini dah. Jadi ini yang cucu sekarang ni.
Jadi kami yang spesialis dalam pesembur dengan cendol dalam kawasan Taiping sini. Itu paling sedap lah. Daripada Shah Alam, daripada Kuala Lumpur, daripada Terengganu, daripada Kelantan, daripada Johor, daripada Kedah, semua akan turun sini. Bila sekolah tinggi je kan, semua akan turun sini. Jadi pasembur ni memang dah berkembang. Dah berkembang, yes, besar sekali. Terkenal. Customer dari Cina ada, Melayu ada, India ada, Bengali ada, semua bangsa ada. Tak ada masalah. Jadi semua berbilang bangsa. Semua bilang bangsa ada. Kesimpulannya, populariti makanan dan budaya mamak di Malaysia amat jelas terlihat di masa kini. Walaupun suatu kaum atau bangsa itu menganut budaya maupun agama yang berbeza, ia tidak menjadi suatu isu, malah menjadi salah satu keunikan bagi negara Malaysia. Kepelbagaian makanan yang dibawa oleh bangsa India Muslim dan seterusnya menjadi salah satu budaya di Malaysia menunjukkan bahawa kepelbagaian bangsa dan jenis makanan dapat menjadi gerakan untuk semua bangsa hidup bersama di bawah satu negara seperti negara Malaysia yang tercinta ini. Sebagaimana bangsa Melayu, Cina, India ataupun etnik lain dapat menjamu selera di kedai mamak di satu meja yang sama, sebegitu jugalah rakyat Malaysia yang pelbagai ini dapat hidup dalam suatu negara yang berbilang bangsa secara aman damai. Kumpulan kami amat bersyukur kerana diberi kebebasan untuk menikmati perbezaan dan keunikan budaya yang berlainan oleh kerana kita mampu untuk melalui kehidupan yang harmoni.